Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam kursus penggunaan aplikasi dalam penghasilan bahan grafik dan multimedia bagi slot reka bentuk visual bahagian yang kedua. Baik, bagi slot kali ini saya akan menekankan dengan lebih lanjut hierarki visual dan pada kali ini kita akan ada sedikit aktiviti latihan dan ini merupakan kesinambungan daripada slot yang pertama yang lebih menekankan kepada prinsip dan elemen reka bentuk grafik sebelum ini Baik, dari segi hasil pembelajaran sama seperti slide yang pertama, tapi kali ini kita lebih menekankan kepada menjelaskan hierarki visual bagi mereka bentuk grafik dan multimedia berasaskan prinsip dan elemen reka bentuk visual atau grafik dan mempraktikkan prinsip dan elemen reka bentuk hierarki visual bagi mereka bentuk grafik dan multimedia berasaskan prinsip dan elemen reka bentuk visual ataupun grafik dan prinsip-prinsip ini dari segi mempraktikkannya nanti tuan-tuan dan puan-puan akan menggunakan perisian aplikasi Canva untuk kursus ini Baik, ini merupakan peta pembelajaran kita kita telah pun berada pada tangga yang melepasi tangga yang pertama iaitu tangga elemen dan prinsip. Sekarang ni kita akan terus kepada membincangkan berkenaan dengan hierarki visual hierarki visual dan akhir sekali nanti kita akan bincang aktiviti latihan sedikit untuk slot ini slot yang kedua ini. Okey. Ini dari soalan bimbingan ini sebagai revision ataupun ulang kaji supaya tuan-tuan masih lagi ingat perkara yang perlu kita jawab iaitu dari segi kenapa kita perlu mempelajari prinsip dan elemen reka bentuk dalam penghasilan grafik dan multimedia ini. Yang kedua, bagaimana mempraktikkan prinsip dan elemen reka bentuk visual dalam penghasilan grafik dan multimedia melalui penggunaan aplikasi, khususnya aplikasi Canva. Dan seterusnya, apakah prinsip dan elemen reka bentuk visual atau grafik untuk penghasilan grafik dan multimedia yang baik, yang berkesan, yang berkesan, yang mampu ataupun yang boleh menyampaikan mesej dengan cekap dan berkesan kepada golongan sasar ataupun orang yang melihat pengguna ataupun pengguna yang melihat grafik kita nanti Okey. Baik, dari segi hierarki visual, apa dia hierarki visual? Mungkin anda tertanya-tanya, tuan-tuan dan puan-puan tertanya, ada pula hierarki visual. Sebenarnya hierarki visual ini merupakan urutan urutan bagaimana manusia itu kita lah memproses maklumat pada halaman ataupun paparan sesuatu grafik Contoh grafik tadi kita ada buat poster ke, kita ada buat banting ke ataupun dalam bentuk infografik ataupun kita buat paparan pada laman web ataupun aplikasi mobile kita jadi ini berguna sebenarnya kita kena kaji bagaimana cara kita manusia memproses maklumat pergerakan mata kita utamanya Okey, jadi kita akan pergi satu persatu Yang pertama kita kena nak lihat dulu bagaimana manusia memproses maklumat ini berdasarkan penggunaan mata dia kita boleh lihat sekarang kita boleh test kita tengok buku, tengok surat khabar ataupun handphone kita apa sebenarnya yang dominan cara kita melihat. Biasanya dalam bentuk F bentuk F tu kita kali sekali turun bawah ke kanan ke kiri kiri ke kanan kita tengok macam tu baris demi baris.
Dan yang selalunya kalau kita baca buku dalam bentuk Z tadi, ya, kiri, kanan, kemudian turun, bawah, ya. Macam itulah, ya. Tak adalah kita duduk gitu tegak, tak ada. Kemudian mata kita tu tengok, ya, mata kita tu bergerak, ya. Sebenarnya, ya, walaupun kita tak perasan, ya. Ini kita analisis dulu pergerakan tu, ya. Jadi dari situ kita nak bekalkan ataupun nak sediakan grafik ataupun elemen supaya dianya konsisten dengan cara mata kita tengok tadi. Barulah kita pengguna kita tadi, orang merhati itu lebih cepat detect maklumat-maklumat penting di sepanjang laluan ataupun pas laluan mata tadi, ya. Okey, kita teruskan lagi sini, ya, hierarki. Dan bagaimana, ya, kita nak menetapkan aliran visual ini, ya, aliran atau hierarki visual ini. Yang pertama, ini saya letak mata 2-3 biji mata ni. Jadi mata, ada mata orang Eropah, ada mata orang Arab hijau, ini ada mata brown ni, mata kita Melayu lah kot, ya, Asia, ya. Ini kita tengok yang pertama. Okey. Tak ada signifikan apa-apa ni, saya cuma sekadar letak je, ya, gambar mata ni, biji mata tu, ya, sebagai menghias, ya, tak ada apa, tak ada kaitannya dengan kepentingan lain, ya. Baik, yang pertama ni di sini. Kita kena tanya, ke mana arah pandangan awam penonton ataupun orang yang melihat tadi, ya. Titik fokus dia yang pertama. Kita bagi dia gambar, dia tengok yang mana dulu. Tu gitu. Itu. Kemudian yang kedua, di mana tempat kedua yang dia akan pergi? Itu tu, ya. Jadi mata tu gerak, ya. Ting tong, ya. Kalau kita tengok, kalau mungkin generasi saya ni sebaya dengan saya, mungkin ingat lagi watak cyber namanya, cerita kartun, cerita Battlestar Galactica, Cylon tu yang mata dia ing ong dia kiri kanan macam tu lah, ya. Kita tengok yang pertama dalam kes ni, kita tengok ke mana arah pandangan awal kita nonton, kita fokus yang pertama. Kemudian yang kedua kat mana, kemudian di mana kedudukan akhir dia tadi, ya. Kedudukan akhir mata penonton tadi tengok, ya. Bukan mata dia tu ni, tidak, dia fokus pada paparan ataupun grafik yang kita sediakan itu, ya. Mata dia tu tengoklah cara dia mati, mungkin dengan kepala dia sekali bergerak, ataupun setengah orang tu dia kepala tak bergerak, mata dia jam bergerak kan, dia tengok gitu kan. Tapi macam mana dia ni, dia punya pergerakan itu, ya. Itu kita kena analisis lah, ya. Dan biasanya kalau manusia biasa, yang luar biasa tu kita anggap dia tak berbanyak lah kesnya. Yang biasa kita jumpa biasanya dalam dua ni lah pattern ni, ya, pattern F dan satu lagi pattern Z, ya. Mungkin kalau ada pun mungkin Z terbalik pun mungkin ada juga, tapi dia bentuk macam tu, ya. Kalau baca jawi kan, dia baca jawi dia kanan dulu kan, kanan kiri lepas tu bawah. Kalau Rumi dia kiri ke kanan dulu, ya. Boleh tengok balik lah macam mana cara, tapi dia gitu zig, ya. Okey. Baik, seterusnya ini kita tengoklah, ya, macam mana kita nak implement sekarang ni. Bagaimana menggunakan hierarki visual dalam reka bentuk kita, ya, dan reka bentuk tuan-tuan dan puan. Yang pertama, kita tengok dulu kita menggunakan saiz untuk menonjolkan atau mengurangkan penampakan. Jadi kalau kita tengok outline ni contoh, ya, kita nak tonjolkan satu produk kita tadi. Tulisan ni macam mana? Besar sikitlah. Mungkin nanti kita nak design dalam design tertentu kerja buat kita di bawah tu, di bidang pentadbiran, mungkin kita nak highlight satu poster dan sebagainya. Jadi sekarang kita tahulah kalau benda yang penting tu tulisannya besar sikit berbanding dengan yang lain tadi, ya. Jangan terbalik pula, yang penting itu kecil je, jadi orang tak baca pun, ya. Sekarang ni orang lebih kepada, saya tengok trend sekarang ni orang lebih kepada trend visual. Orang pun tak berapa minat dengar baca yang ni, ya, yang tambah budak-budak generasi alpha, generasi Z sekarang ni, ya. Dia kalau boleh sekali lalu tengok, dah terus dapat capture apa yang penting tadi, ya. Okey.
Baik. Seterusnya, ya, itu yang pertama. Yang kedua, dia ada, sebelum tu saya nak beritahu ada beberapa langkah lah di sini. Ya, ada beberapa langkah, ya. Jadi kita kena tengoklah, ya. Tak semesti langkah tu kena ikut 1, nombor 2, tiga tidak, tapi perkara tu kena ada, kena pertimbangkan semasa kita membuat recommended visual, ya. Yang kedua, menggunakan warna, ya, dan kontra. Macam gambar ini. Tiba-tiba tu tulisan hitam kecil-kecil dia think differently gitu. Jadi mata kita beliak tengok yang tu. Cara tak langsung orang terus pergi kat situ, ya. Jadi bila kita menggunakan Canva tu macam mana? Jadi tulisan kita je tu. Mesti menunjukkan kontras, ya, kontras, penggunaan warna yang berbeza, ya, saiz pun berbeza, ya, bagi menghalakan perhatian orang yang melihatnya tu, ya, kepada point atau message yang kita nak highlightkan, ya. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, penggunaan warna panas, warna sejuk, ya, kita kena bijak, ya, warna panas. Warna panas, warna macam warna merah, ya, warna kuning itu lebih warna panas, ya. Kalau warna sejuk ni warna biru, warna hijau, ya. Warna sejuk ni dia menunjukkan warna-warna yang damai, tenang, ya. Kemudian kalau panas ni suasana hot, ya, panas. Mungkin apa nama ni, kita nak menghangatkan suasana ataupun ialah ada kita rasa kurang selesa ke apa ke, ya, warna dia warna itu warna panas, ya. Ini kalau yang kat atas ni ini warna sejuk, ya. Nah, itu kita tengoklah pada situasi yang kita, bila kita keadaan yang kita nak bayangkan itu, ya. Dan warna ni pula dia banyak-banyak jenis, ya. Ada yang berdasarkan pada warna sejuk, warna panas, ya. Ada yang berdasarkan cerah gelap, ya. Macam ni, ya. Mana yang dominan tu kita bagi dia cerah sikit, ya. Kalau mana tu apa tu sebaliknya lah, ya, pudar sikit macam tu, ya. Kemudian ada yang berdasar kepada saturation, ya. Ini kalau kita menggunakan Canva nanti boleh tengoklah. Dan dia punya ada peratus itu, paling tinggi 100, paling rendah 0, ya. Dan juga kita boleh melihat kepada warna dalam bentuk budaya, ya. Ada kalau budaya Cina, ya, warna merah lah paling bagus, ya. Itu kena baca hati, ya. Juga sebab pada mereka, kalau berurusan dengan mereka mungkin warna putih tu tak sesuai ke apa, itu kita kena check juga, ya. Kita kena melihat banyak faktor jugalah, ya. Okey, itu dari segi warna. Kemudian dari segi aspek tipografi tadi, ya. Penggunaan teks tadi, ya. Kita buat, kalau kita menulis kita biasakan dalam bentuk tiga label lah, ya. Dan macam tengok tulisan ni, ya, ada 3 label. Pertama, urusannya besar pada kecil sikit, ya. Kemudian yang standard, ya. Label 1, label 2, label 3, ya. Kalau dalam penulisan, dalam kita buat poster ke apa nanti, ya, kita cadangkan macam tu. Ni. Bukan kita, sebelum ni mungkin kita main letak je, kita rasa letak. Sebenarnya dia ada 3 tahap yang dicadangkan tu lah, ya. Label 1, label 2. Kalau dalam penulisan, dalam Word tu dia ada heading, subheading, ya, body, copy dan sebagainya lah, ya. Ini dari segi tipografi. Tipografi ni ini dalam bahasa apa nama ni, designer, ya. Tetapi kalau kita dalam bahasa orang kebanyakan ni, itulah tulisan itulah, ya, ABC itulah, ya. Itu bahasa mudahnya, ya, macam tu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan ni jangan risau, banyak benda yang saya cerita ni susah nak ingat, tak apa. Benda ni saya akan share PowerPoint ni apa semua. Kalau tak ingat nanti boleh tengok balik, ya. Benda tu boleh rujuk semula, ya. Okey. Kemudian jenis-jenis font, ya. Jenis-jenis font, kemudian itulah yang saya sebut tadi, ya. Dari segi typeface, ya, serif dan sans serif, ya. Serif tu kita tengok kalau tulisan yang ada ekor tu, ya, yang ada macam skrip tu, itu serifnya lah. Kalau sans serif yang tak ada ekor macam tulisan yang ini tu. Kalau huruf-huruf Arial biasanya, macam graphic designer ni dia tak ada ekor kerawang itu sans serif punya, ya. Kita tengoklah kalau kita nak bagi nampak seni tu, biasanya kita ada gunakan ada tulisan yang ada ekor, ada serif tu, ya. Tapi kalau bentuk formal biasanya kita tak adalah yang
yang apa tahu kerawang-kerawang tu, ya. Tengok pada venue tempat kita nak kongsikan grafik kita itu, ya. Okey. Seterusnya yang kelima, ya. Ini saya dah cerita tadi ruang, ya. Ruang positif negatif tu, ya. Dan sini juga sebenarnya membantu kita apa nama dari segi untuk apa tu memberikan keseimbangan, ya, pada grafik kita dan juga fokus susun atur orang melihat tadi, ya. Ini sebenarnya di situ juga berlakunya apa nama ni, kalau kita susun dengan elok ruang bermain dengan ruang tadi, ya, kita boleh jajarkan, ya, supaya elemen-elemen dalam apa grafik kita ni nampak lebih teratur lah, ya, susun aturnya, ya. Okey. Dan kompetensi ni yang terakhir lah, ya, di segi hierarki visual ni. Tapi di sini kita melihatnya tadi kita bercakap berkenaan dengan seimbang, ya, simetri. Tapi dalam desain tertentu tak simetri, ya. Kalau kita nak berikan kesan-kesan yang dramatik, kesan-kesan khas yang betul-betul memberi dalam keadaan sebenar, ya. Macam mata kita macam saya kata tadi, bukan apa nama camera view, ya, kita ada fokus tertentu. Jadi sebenarnya yang itu dia kita boleh huraikan dalam bentuk hukum sepertiga ataupun the rule of third, ya. Saya lupa nak translate tadi, ya, hukum sepertiga. Jadi pada gambar ni, ya, kita boleh bayangkan paparan itu, ya, paparan kita lukisan itu, kemudian kita boleh letak bagi tiga macam ni, line macam ni, ya. Dan apa nama yang ini line ni sebenarnya imaginary, maknanya bayangan tak wujud dari segi ininya, tapi dari segi mata fokus dia tempat bersilang ini. Biasanya kalau tempat yang kita nak highlight itu kita letak pada tempat bersilang inilah, ya. Kalau tengok pada yang ini gambar orang ni, mengapa dia letak di sini, tak letak di tengah-tengah? Sebab sebenarnya tumpuan mata kita lebih kepada apa yang dipanggil sebagai golden spot ni, ya, tempat bersilang gitu, ya. Ataupun pada tempat yang apa nama ni lah, ya, kita panggil sepertiga tu tadi, ya. Ini boleh dirujuk baliklah nanti, ya. Jadi tak semestinya kalau kita ambil gambar tu orang tu di tengah-tengah saja, ataupun kita lukis gambar, kan, image utama di tengah-tengah saja, ya. Sebaik-baiknya kita berpandu pada hukum sepertiga ni. Dan kita pula kita tahu dari laluan mata macam mana, ya. Laluan mata Z katakan, dia kalau berada pada jajaran laluan mata tadi, cantiklah, ya. Nanti kalau orang baca dia, orang akan jumpa lah maklumat penting itu, ya. Okay. The rule of third ini, ya, kemudian ada the rule of odds, ya. Kita kadang-kadang kita susunan kita tu, ya, ada yang apa nama ni, ada yang ganjil, ada yang genap, ya. Biasanya elok ganjil lah, ya. Kita nak payah macam tengok pada gambar ni, ya. Macam mana biasanya yang ganjil itu dia punya, kita bagi penegasan sedikit lah, ya. Ini pun boleh dicuba nantilah, ya, the rule of odds ni, ya. Kemudian dari segi kita nak imply apa nama movement, ya, supaya nampak tulisan apa, walaupun gambar kita tu kadang-kadang dalam kes ni mungkin anda tahu membuat dalam bentuk statik, tapi sungguh pun statik tapi dia boleh bergerak, ya. Tapi kalau kita boleh bergerak sekarang ni, kalau ada keupayaan buat dalam bentuk animation, okey, lagi baiklah, ya, memang benda tu bergerak, ya. Okey, itu salah satu cara lah, ya, untuk kita memperbaiki dari segi komposisi, ya. Sebab ianya itulah, ya, dia akan mempengaruhi dari segi apa nama cara untuk orang tadi melihat, ya, dan juga susunan gambar akan jadi lebih menarik lah, ya. Okey, jadi untuk ini, ya, bahagian ini saya cuma terangkan berbeza dengan PowerPoint saya sebelum ni. PowerPoint sebelum ni lebih pada prinsip dan elemen. Untuk yang ini tadi lebih kepada hierarki visual, ya, hierarki visual. Jadi untuk hierarki visual ni ada enam perkara lah yang perlu kita ingat, ya, sama-sama. Okey, tapi tak ngapa kita cuba buat latihan seperti ini, nanti insya-Allah lah kita akan ingat, ya. Okey, baik. Sebagai latihan, ya, saya
minta tuan-tuan perempuan ya, walaupun kita duduk secara mungkin kita duduk secara berjauhan ya, sebab COVID ni, kita boleh juga bentuk kumpulan-kumpulan kecil ya, menggunakan Meet ke dan apalah ya, selain pada Meet yang boleh kita cuba bentuk kumpulan kecil ya. Sila bentuk kumpulan perbincangan yang kecil, terdiri daripada 2 atau 3 orang. Kemudian pilih satu topik ya. Pilih mana-mana satu aktiviti bagi setiap kumpulan ya. Kemudian bincangkan jawapan bagi aktiviti yang dipilih tadi ya. Dan gunakan masa yang berbaki yang slot saya ni untuk bincang topik yang saya bagi tadi, aktiviti yang saya bagi tadi. Dan hasil pembincangan tu nanti bolehlah serah kepada urus dia kursus ya. Sama ada pada hari ini ataupun di akhir kursus nanti ya, ataupun direct kepada saya lah nanti ya, untuk kongsi-kongsi nak melihat sejauh mana tahap penguasaan berdasarkan kepada apa yang kita telah bincang setakat ni lah ya, berdasarkan kepada video yang tuan-tuan perempuan tengok ni. Baik. Sehubungan dengan itu, berikut ada beberapa aktiviti yang saya cadangkan. Ada 6 aktiviti. Tuan-tuan perempuan ya, dalam kumpulan tadi boleh ambil satu. Aktiviti yang pertama, ini cuba tolong jawab. So, ni tuan-tuan jangan risau. Apa yang dibincangkan sebenarnya ada disentuh dalam PowerPoint saya tadi. Ya. Ada 2 PowerPoint tadi, dia akan sentuh ni. Ya. Baik, yang pertama, apa yang dimasukkan dengan reka bentuk visual. Yang kedua, mengapa reka bentuk penting bagi anda ya, maknanya anda tu tuan-tuan perempuan sebagai designer lah ya, graphic designer sekarang ni. Okey, yang kedua, aktiviti yang kedua, bagaimana cara menggunakan ruang visual untuk menonjolkan ataupun highlight ya, enhance ataupun highlight lah kandungan visual itu. Yang kedua, bagaimana cara menggunakan ruang negatif dengan berkesan. Okey, kemudian dengan yang aktiviti 3 ya, apakah tujuan melakukan penjajaran elemen visual? Bagaimana cara menggunakan grid untuk memastikan kandungan anda teratur? Okay. Baik, kemudian aktiviti yang keempat, bagaimanakah langkah mempraktikkan hierarki visual? Apakah beza ruang positif dan ruang negatif? Ya. Kemudian yang kelima, apakah perbezaan warna panas dan warna sejuk? Dan apakah kegunaan warna panas dan warna sejuk? Dan aktiviti yang keenam, apa yang dimasukkan dengan komposisi, bagaimana meningkatkan komposisi bagi reka bentuk grafik anda. Jawapan itu tak perlu panjang, sikit-sikit je. Jangan risau dari segi salah eja pun tak ada masalah. Kita nak idea tu je. Ya? Tuan-tuan perempuan jangan takut, jawab je, tak ada masalah. Ya? Okey. Tuan-tuan perempuan, saya rasa setakat itu dulu daripada saya. Terima kasih banyak. Ya. Ada peluang kita jumpa lagi ya, sesi yang akan datang ya. Terima kasih sekali lagi dan tahniah ya pada tuan-tuan perempuan yang telah berjaya mengikuti kursus ini ya. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.